ونعرفه صراحة فإنما المقربين وافتح علينا واهدك علينا نصرنا يا رب رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحدة لساننا يفقهوا. قال الشيخ المصري ترى نفعنا بعلومه في الدار. من dan barang siapa berhadas dan berjunub atau akasnya, memadalah ganti mandinya. Memadalah akan dia mandinya. Dan jika tiada diniat sertanya wuduk sekalipun, kerana termasuk wuduk padanya. Dan barang siapa berhadas dan barang siapa berhadas, sebut kata berhadas ialah berhadas kecil. Sebut kata berhadas dengan secara itlak, tidak kait dengan kecil besar, maka kembali kepada hadas kecil. Berhadas sekiranya kalau disebut dengan secara itlak, tidak kait besar kecil, maka tentu kepada hadas kecil. Dan barang siapa berhadas, yakni berhadas kecil, batal wuduk lah. Dan berjunub, maknanya ada kedua-dua lah. Hadas besar pun ada kat dia, hadas kecil pun ada kat badan dia. Atau angkas, dengan maknanya berjunub dahulu kemudian berhadas kecil. Artinya berhadas kecil dahulu dan kemudian berjunub selepasnya. Itu artinya atau angkasnya. Sebalik. Memadalah akan dia, akan barang siapa mandinya. Memada akan dia mandi. Jadi tak payah dia ambil wuduk. Dan jika tiada niat sertanya serta mandi, dan jika tiada diniat sertanya serta mandi, wuduk sekalipun. Ketika dia mandi tak ada niat mengambil wuduk sekalipun, niat mandi saja-saja. Dah memadai. Jadi maknanya kalau dia mandi janabah tak payah dia ambil wuduk lah. Tapi atas syaratnya jangan mengerjakan perkara yang membatalkan wuduk lah. Selepas pada ketika dia mandi, artinya selepas pada dia mandi tu. Kerana sebab apa memada? Kerana kerana termasuk wuduk itu padanya pada mandi. Sebab kita mandi itu, kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki juga. Dalam perbuatan mandi itu ada perbuatan wuduk. Sebab itulah katanya, apabila termasuk wuduk padanya pada mandi. Sebab kita ada basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki juga pada mandi. Sebab mandi itu seluruh badan. Sebab tu jadi maknanya tak payah ambil wuduk lah. Tapi tak menafi kata sunat sebagaimana telah maklum dahulu. Adapun makruh mandi. Adapun makruh pada mandi itu. Selepas pada sebut beberapa perkara yang sunat pada mandi, maka sekarang pula beberapa perkara yang dimakruh pada ketika mandi. Iaitu melebihkan menyucur air, melebihkan menyucur air, melebihi, iaitu melebihkan menyucur air. Ini lawan bagi yang dulu lah. Ini bagi yang ketiga dulu dia dah sebut masalah ni.
baris yang ketiga sebelah atas. Dia kata dan makruh melebih-lebih pada menyucurkan air. Itu sama yang sini. Iaitu makruh melebihkan menyucur air. Guna baldi cebok air untuk nak tuang kat badan dia. Itu melebihi. Itu makruh. Dan jikalau ni ghayah pada makruh. Makruh juga. Dan jikalau mandi di tepi sungai sekalipun. Dan jikalau mandi ia seorang itu pada tepi sungai yakni sekalipun, makruh juga melebih-lebih pada metuangkan air. Walaupun dia mandi kat tepi sungai sekalipun tak kena bimbanglah air nak habis tak nak habis. Sebab dia mandi kat tepi sungai maka membazirkan juga. Walau kunta syati'an nahrin, dan jikalau adalah engkau tu di tepi sungai sekalipun, makruh juga. Jadi makruh di melebih-lebih pada tuangan air, pada jirus, pada menyucurkan air kat badan. Walaupun air kita banyak sekalipun, walaupun air itu percuma, tak dibeli, tak kena bayar sekalipun, seperti kita mandi kat tepi sungai, cebok air kat sungai, mandi sekalipun. Makruh melebih-lebihkan pada tuangan air kat badan. Dan demikian lagi, makruh juga. Dan demikian lagi, yakni seperti mandi. Wuduk, yakni melebih-lebihkan menyucur air pada wuduk pun, makruh juga. Jadi satu cupok tu itu dia guna kat muka saja. Yang sunatnya satu mud tu seluruh anggota wuduk. Satu cupok, 2-3 cupok tu, 2-3 liter tu dia guna kat muka saja. Itu melampaui, itu pun makruh. Dan jika ada air itu banyak sekalipun, air itu banyak sekalipun, makruh juga. Sebab makruh melebihi pada menyucurkan air. Kerana tegah Nabi SAW. Sebab Nabi ada tegah, maka tegahan Nabi itu ialah dalam hadis yang sahih. Sebab takut luat orang banyak, ini orang ramai. Sebab takut luat orang banyak, ini orang ramai. Kalau mandi kat tepi sungai, kat tepi air yang tenang, tapi masalah air yang tenang yang telah lepas tu, dia ambil wuduk, dia mandi kat tepi, sehingganya air tu mengalir masuk dalam tempat tu pula, maka memang takut meluati oleh orang ramai. Dan melebihkan membasuh daripada 3 kali, ini pun makruh juga. Sakat 3 kali itu afdal lah, tapi lebih pada 3 tu makruh pula. Dan meninggalkan berkumur-kumur dan memasuk air ke hidung. Ini pun makruh juga. Tak berkumur, tidak masuk air ke hidung, ini pun makruh juga. Kerana ikhtilaf ulama pada wajib keduanya berkumur dan memasuk air ke hidung. Jadi setengah mazhab, kalau tak salahnya mazhab Hambali, berkumur dan memasak air ke hidung tu adalah wajib. Jadi kita kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunat. Tapi untuk nak meraihkan khilaf, kita buatlah juga ni. Dan makruh bagi orang yang junub makan dan minum, semuanya dah sebut dulu ni masalah ni. Dan makruh bagi orang yang junub makan dan minum dan tidur dan jimuk dahulu daripada membasuh faradnya, yakni kemaluan dia. Tak kira lelaki perempuan lah. Kalau selepas pada jimuk tak nak mandi lagi, tapi dia nak makan nak minum, basuh.
basuh kemaluan dia dan mengambil wuduk. Selepas basuh tu mengambil wuduk. Tapi sekurang-kurangnya basuh tu dah memadai. Tapi nak afdalnya basuh serta ambil wuduk. Demikian lagi orang haid dan nifas. Demikian lagi orang haid dan nifas seperti orang junub jua pada hukumnya. Hukum tu sama. Sekiranya pada masa dia darah haid sedang datang tu, tengah-tengah datang tu tak mengapalah. Dia nak makan, nak minum. Tetapi apabila dia putus darah haid itu dah berhenti, tapi sebelum pada nak mandi itu, maka jangan makanlah. Makan tu makruh, minum dan tapi jimuk tak boleh lah, haram. Tapi makan minum tu, tidur tu makruh. Malaikat dia basuh bekas darah dan dia mengambil wuduk. Maka makan minum belum mandi itu tidak makruh. Tapi nak jimuk tu tak boleh lah, tak dapat tidak kena mandi. Maka yang makruh pada wuduk tu kita boleh faham daripada beberapa perkara yang disunat perkara-perkara yang makruh pada mandi kita boleh faham daripada sunat-sunat mandi. Sekiranya kalau ketinggalan sunat tu ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula. Ketinggalan benda-benda yang sunat dalam mandi, samalah mana-mana bab sekalipun ketinggalan benda, tidak buat benda sunat tu ada kalanya masuk dalam makruh, ada kalanya masuk dalam khilaful aula. Sama dalam solat tu kalau tak baca doa iftitah, kalau tidak baca a'udzubillah, kalau tak baca surah, turun rakaat tidak takbir, ketika rakaat tidak tasbih, maka tak lepas daripada ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula. Jadi pendek katanya begitulah, tinggalkan benda sunat tinggalkan benda sunat dalam solat, dalam wuduk, dalam mandi ke, pada puasa ke masalah, dalam haji ke masalah, semuanya tak lepas daripada makruh, artinya khilaful aula. Begitulah kaedahnya. Nabi. Dan adapun syarat wuduk telah terdulu sebutnya pada babnya. Dan adapun syarat wuduk, syarat bagi tu nak betul kitab sikit ya. Adapun syarat mandi seperti syarat wuduk. Begitu. Naknya begitu. Adapun syarat mandi seperti syarat wuduk. Kita betulkan kitab. Adapun syarat mandi seperti syarat wuduk. Adapun syarat mandi seperti syarat wuduk. Syarat bagi, maknanya syarat bagi nak sah mandi itu sama dengan syarat nak sah wuduk. Gitu. Adapun syarat mandi, syarat sah mandi itu seperti syarat wuduk, sama dengan syarat bagi nak sah wuduk. Kemudian syarat wuduk tu telah terdulu sebut syarat wuduk. Jadi maklum di sanalah pada babnya bab wuduk. Tetapi sah mandi orang yang haid dan orang yang nifas. Tapi wuduk tidak sah. Dia setengah daripada syarat wuduk sananya ialah ketiadaan haid dan nifas. Syarat bagi nak sah wuduk di sananya, yang sebut di sananya setengah daripadanya, sunyi daripada haid dan nifas. Tetapi kalau mandi, masalah ini sah. Tengok. Tetapi sah mandi orang haid dan nifas bagi ihram.
Jadi maknanya dia nak ihram dengan haji atau umrah. Tetapi dia sekarang sedang tengah-tengah datang darah haid atau nifas. Maka dia mandi kerana tujuan nak niat ihram tu disahkan. Tapi kalau tak kerana nak ihram dengan haji atau umrah, maka tidak sahlah mandi. Tapi mandi kerana ihram ni itu sunat saja. Bukan dia wajib lah. Dia nak ihram dengan haji dan umrah tu tak syarat suci daripada haid dan nifas. Tak syarat suci daripada haid dan nifas. Begitu. Maka sekiranya apabila seorang tu nak niat ihram dengan haji atau umrah, maka sunat dia mandi dahulu belum pada nak niat. Maklum. Kita mandi, selepas tu kita niat ihram. Kalau orang lelaki, kita mandi, selepas mandi tu kita pakai pakaian yang sah pada ihram, barulah niat ihram. Maka orang perempuan niat ihram dengan haji dan umrah sah ke tidak? Yang datang haid dan nifas sah. Kalau begitu dia mandi untuk nak niat ihram, untuk nak masuk Mekah tu disahkan. Tapi kalau wuduk tidak sah. Dengan sebab sunat mandi bagi orang yang hendak ihram dengan haji dan orang nak masuk Mekah. Itu maknanya tetapi sah mandi orang yang haid dan nifas. Mandi bagi ihram, yakni kerana ihram. Yakni mandi sunat ihram. Mandi itu mandi sunat ihram. Ihram tu dengan haji ke atau dengan umrah sama. Dan masuk Mekah dan wukuf di Arafah. Ni tempat sunat mandi. Nak niat ihram sunat mandi. Nak masuk Mekah sunat mandi. Dia mandi lain-lain tu. Ihram dengan masuk Mekah tu kalau setengah tepat tu lain-lain. Dia contohnya kalau kita datang daripada Madinah. Kalau kita datang daripada Madinah, apa dia? Mikot orang Madinah. Zulhulaifah. Tidak. Tak salahnya Zulhulaifah. Maka kalau kita datang daripada Madinah, kita datang daripada Madinah nak menuju ke Mekah untuk nak mengerjakan haji atau untuk nak mengerjakan umrah. Maka apabila sampai di mana tadi? Zulhulaifah. Kita niat ihram di situ kan. Kita niat ihram di situ. Maka belum pada nak niat ihram sunat mandi. Sunat mandi. Maka kita pun mandi. Walaupun perempuan yang haid dan nifas pun mandi dia tu sunat sah. Sah mandi. Maka niat ihram. Tapi biasanya sekarang tu masuk niat dalam masjid kan. Masuk niat dalam masjid. Kita semayang sunat dulu. Selepas semayang sunat tu, barulah niat ihram. Tetapi perempuan yang haid dan nifas tak payah masuk dalam masjid dah. Jangan solat dah. Mandi sebagai mandi sunat ihram. Selepas mandi tu siap-siap dia niat. Niat ihram. Maka selepas pada kita niat ihram di Zulhulaifah tu, belum jauh lagi nak masuk kawasan Mekah. Jauh lagi nak masuk kawasan Mekah. Maka selepas pada niat ihram tu daripada Zulhulaifah, sebab kita mari daripada Madinah, maka apabila nak masuk dalam kawasan Mekah, apabila nak masuk dalam kawasan Mekah tu, sunat kita mandi. Jadi mandi ketika ihram tu lain. Mandi ketika nak masuk Mekah tu lain. Itu rupanya begitulah. Sekiranya kalau kita datang daripada Madinah nak menuju ke Mekah, maka tempat yang kita niat ihram tu di Zulhulaifah. Apa tu niat ihram di situ. Nak niat ihram sunat mandi.
Walaupun perempuan yang datang haid dan nifas sekalipun sunat mandi juga. Sebab mandi untuk mereka, mandi untuk ihram bagi orang yang haid dan nifas itu disahkan. Selepas tu berjalan. Selepas pada ihram di sana, kita berjalan-jalan naik kereta kewasanan. Apabila nak masuk dalam kawasan Mekah tu, disunatkan mandi. Disunatkan mandi. Tapi sekarang tu jarang nak boleh buat lah. Sebenarnya apabila nak masuk kawasan Mekah tu, kat luar, depan tu nak masuk Mekah dah. Kita mandi dulu. Kita bersinggah, kita mandi. Selepas pada mandi kerana nak masuk Mekah. Sajaku mandi sunat masuk Mekah. Niat begitulah. Sajaku mandi sunat masuk Mekah. Sudah mandi, masuk. Dan wukuf di Arafah. Sekiranya kalau dia nak wukuf di Arafah, siapa-siapa yang nak pergi wukuf ke Arafah tu sunat dia mandi juga. Bagi orang yang hendak berwukuf, nak pergi wukuf di Arafah, maka sunat mandi juga. Maka sekiranya kalau ketika itu dia sedang datang haid, tengah-tengah datang haid, maka disunatkan dia mandi juga. Mandi dia tu sah walaupun dalam keadaan haid sekalipun. Dan sekalian mandi haji. Mandi yang disunat dalam masa mengerjakan haji. Itu. Dan sekalian mandi haji ini semualah. Semua mandi yang disunat dalam pada masa mengerjakan haji. Jadi maknanya mandi orang perempuan yang datang haid dan datang nifas, mandi sunat-sunat dalam perbuatan haji itu adalah disahkan. Kerana maksud daripada mandi kerana ihram, kerana ihram, kerana masuk Mekah, kerana wukuf, dan lain lagi, mandi sunat haji itu menolak bau yang jahat, yang busuk lah. Sebab berhimpun orang banyak, ini orang ramai. Bukan tujuan nak mengangkat hadas. Mandi kerana nak ihram, mandi kerana nak masuk Mekah, mandi kerana nak wukuf, mandi kerana nak melota, mandi kerana apa dia lagi? Satu lagi. Di Muzdalifah. Wukuf di Muzdalifah, mabit di Mina, tempat kita nak pergi pada tempat orang ramai itu. Maka sunat mandi kesemuanya. Maka tujuan disuruh mandi itu, disuruh sebagai suruh sunat mandi itu kerana nak lepas daripada bau busuk badan. Dengan sebab ketika itu kita akan berhimpun dengan orang ramai. Jadi bukan tujuan disuruh mandi itu untuk nak mengakakkan hadas. Sebab tu mandi dalam keadaan nifas, keadaan ada haid itu disahkan. Sebab bukan tujuan nak membolehkan solat. Dan demikian lagi mandi ini masalah katanya kalau mengikut syarat tidak sah tapi diistisnakan. Dan demikian lagi sah mandi kafir kitabiyah. Dia kafir kitabiyah ni mana perempuan lah. Perempuan yang kafir kitabiyah daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Maksud nak cerita begini tu. Masalahnya orang lelaki yang Muslim, mereka sah berkahwin dengan perempuan yang kafir kitabiyah. Orang lelaki yang Muslim sah berkahwin dengan perempuan yang kafir yang kitabiyah. Maknanya mudah katanya orang lelaki yang Muslim boleh nak kahwin dengan orang Yahudi. Boleh nak kahwin dengan orang Nasrani. Tapi Yahudi asal lah. Nasrani yang asal lah. Bukan Nasrani sekarang. Nasrani yang banyak ke sekarangnya dah teralih ajaran daripada yang asal.
Maka itulah maksudnya. Maka begini, kita bagi tahu latar belakang sikit. Nah, dia katanya demikian lagi sah mandi kafir kitabiyah dan perempuan yang gila. Dan perempuan yang gila. Yang mananya kalau tilik kepada asal syaratnya tidak sah mandi orang kafir. Tidak sah mandi orang gila. Dengan sebabnya orang kafir bukan ahli niat. Orang kafir bukan ahli niat. Padahal mandi itu berkandak kepada ada niat. Maka orang gila pun bukan ahli niat juga. Sebab paling kurang nak sah niatnya ada sifat tamyiz. Paling kurangnya, walaupun tak balik, walaupun sekurangnya nak bagi sah mandi, sama juga dengan wuduk sana, ialah sekurangnya ada sifat tamyiz. Maka orang gila tidak ada sifat tamyiz. Maka tidak sah mandi. Tetapi ada diistisnakan. Orang kafir mandi itu sah. Asalnya tidak sah. Orang gila mandi itu sah. Masalahnya satu-satu. Kafir kitabiyah. Dengan sebab orang Muslim lelaki boleh nak kahwin halal. Boleh nak kahwin dengan perempuan kafir kitabiyah. Kafir Yahudi, kafir Nasrani boleh. Boleh nak kahwin. Maka sekiranya apabila isteri itu orang kafir kitabiyah. Apabila isteri itu suami orang Islam lah. Isteri dia ialah orang kafir kitabiyah. Maka selepas pada putus haid dan atau nifas. Maka apabila isteri itu datang haid. Isteri yang kafir kitabiyah tu. Isteri yang kafir kitabiyah tu datang haid. Apabila putus daripada haid. Maka tak halal bagi suami itu nak jimuk. Maka nak boleh halal jimuk tu mesti mandi. Itu masalah di situ. Takut orang tanya macam mana kena mandi orang kafir kitabiyah dia tak boleh nak solat. Jadi mandi itu untuk nak menyucikan daripada haid untuk nak halal bagi suami dia. Halal jimuk lah. Itu mandi di situ. Maknanya dia samalah dengan orang Islam tu. Jadi maknanya kalau apabila dia putus berhenti darah haid, suami tak boleh nak jimuk selama mana dia tak mandi. Maka tak dapat tidak dia kena mandi. Tetapi tilik kepada hukum asalnya orang kafir tidak sah mandi sebab orang kafir walaupun mana-mana kafir sekalipun bukan ahli niat. Kalau begitu, kalau tilik pada asal, isteri dia tak boleh nak mandi. Kalau isteri tak boleh nak mandi, isteri yang kafir kitabiyah tak boleh nak mandi, tak halal bagi suami selama-lama. Tak halal bagi suami selama-lama. Kalau begitu nak buat macam mana? Kalau begitu diistisnakan, dimaafkan pada sah mandi isteri orang Islam yang kafir kitabiyah. Masalah ni saja. Masalah orang kafir sah mandi juga tu masalah isteri sama juga tu hamba. Sama juga hamba. Maka sah mandi dalam keadaan dia tu kufur. Untuk nak halal bagi suami atau penghulu. Begitu. Itu maksud katanya dan demikian lagi sah mandi kafir kitabiyah. Masalahnya begitu. Lebih kurang juga masalah perempuan yang gila. Perempuan yang gila bukan semata-mata gila. Dia isteri seorang tu gila. Isteri bagi seorang lelaki itu dia gila. Orang gila pun datang haid kan. Orang perempuan gila, gila tak gila ni tak kira. Haid sampai masa dia datang. Maka apabila si isteri bagi seorang tu dia gila, maka selepas pada putus berhenti darah haid. Maka suami tak boleh nak jimuk, nak bersetubuh tak boleh, melainkan dia mandi.
malaikat dia mandi. Maka suami kena suruh isteri yang gila tu mandi. Lepas tu mandi, orang gila macam mana nak niat, maka dimaafkan. Walaupun dia tak niat pun, boleh sah. Nak tahu mana, tanya kau niat ke belum? Dia kata niat dah. Lepas tu orang gila, dia kata niat betul ke tidak? Dia kata betul. Kita tak boleh nak harap pun. Tapi janji dia mandi, halal lah bagi suami nak jemuk dia. Tapi kalau dia selepas pada berhenti daripada darah haid, tidak mandi, tak halal bagi suami. Lalu tu disahkan mandi perempuan yang gila. Untuk nak jadi perempuan isteri yang gila untuk nak jadi halal bagi suami. Ini pendek katanya masalah kafir kitabiah perempuan yang gila ni disahkan mandi tujuannya nak bagi halal kepada suami. Disahkan mandi orang kafir kitabiah dan perempuan yang gila untuk nak sah, nak halal bagi suami. Kalau tidak, kalau kita hukum katanya orang kafir tidak sah mandi, orang gila tidak sah mandi semata-mata, jadi maknanya suami tak boleh nak setubuh dengan isteri yang dua rupa tadilah. Dua masalah tadi itu selama-lama. Itu luput tujuan. Sebab tu diistisnakan sah mandi dua orang ini. Jadi pertama kalinya suami kena suruh lah. Kena suruh isteri dia yang kitabiah yang putus daripada darah haid, artinya isteri dia yang gila yang dah berhenti darah itu, suami kena suruh kedua tu mandi. Dan jika tertegah ia daripada mandinya, maka dimandikan dia suaminya dengan dikerasikan dia dan berniat suaminya daripadanya. Dan berniat suaminya daripadanya. Gantinya, bukan yakni. Gantinya. Dan berniat suami daripadanya. Lepas tu tulisan tu yakni. Gitu. Yakni. Yakni tu tak nak kita ubah jadi gantinya. Pada tempat yakni itu kita ubah jadi gantinya. Sekiranya dia kata dan jika tertegah ia kafir kitabiah dan perempuan yang gila tadi. Tertegah daripada mandinya. Suami dah suruh kau dah berhenti dari kau mandilah. Dia tak nak mandi. Kafir kitabiah tadi dia tak nak mandi. Yang gila pun sama. Suami suruh dia mandi, dia tak nak mandi. Dia segan nak mandi masalah. Dia tak sanggup mandi, tak mandi. Itu mana jika tertegah ia kafir kitabiah dan perempuan yang gila yang jadi isteri dia. Tertegah daripada mandi. Dia tak nak mandi. Maka nak buat macam mana? Kalau dia tak mandi, tak halal bagi suami. Kalau dia tak mandi, dia tak halal bagi suami. Suami tak boleh nak bersetubuh dengan dia. Kalau begitu, nak buat macam mana? Maka dimandikan dia kan kafir kitabiah dan suami dan perempuan yang gila, mandikan dia suaminya ini oleh suaminya. Mandi itu dengan dikerasi akan dia. Dengan secara paksa kena pegang, tarik masuk bilik air untuk nak mandi. Kalau kena pegang, kena kejar. Itu dikerasikan dia. Sebab ini hak bagi suami. Ini hak bagi suami. Kalau tak mandi, tidak halal bagi suami. Maka suami untuk nak sepenuhkan hak dia, walaupun dengan secara kerasi sekalipun, boleh dia paksakan, kejarkan akan isteri yang tadi tu untuk mandi.
Sebab tu kalau orang yang biasanya selepas pada berhenti darah haid dan nifas, suami suruh dia mandi, dia tak nak mandi. Suami tak suruh dia mandi, dia tak nak mandi. Mandi daripada haid dan nifas. Sekiranya kali itu jadi deraka pada suami. Jadi deraka pada suami. Kalau orang biasanya. Maka sebab itulah di sini tu boleh suami tu boleh nak pegang dua orang tu untuk nak kerasi pada mandi. Nak paksa pada mandi. Tarik masuk dalam bilik air untuk nak memandi. Macam budak-budak tak nak mandi nak pergi sekolah. Buat macam tu. Kemudian siapa yang nak niatnya dan berniat suami daripadanya, gantinya. Daripadanya maknanya gantinya. Jadi suami niat. Sambilan jirus, tuang sambilan niat. Suami itu niat. Sajaku mandi, dan sajaku mandi daripada haid gantinya. Begitulah. Sah mandi kafir, kitabiyah dan orang gila daripada haid dan nifas. Tu kenapa disah tadi? Ni ulang balik. Sah mandi orang kafir, kitabiyah dan orang gila daripada haidnya dan nifasnya. Sah. Sebab supaya menghalalkan ia kan kafir kitabiyah dan perempuan yang gila tu muhalal bagi suaminya yang muslim. Yang muslim tu kembali kepada kafir kitabiyah dan penghulunya. Supaya menghalalkan dia bagi suaminya. Suami kafir kitabiyah dan suami orang gila tadi. Perempuan yang gila tadi. Suami dia, lepas tu dan penghulunya. Penghulu tuan. Sekiranya kalau kafir kitabiyah tu hamba, maka nak halal bagi penghulu. Kalau yang gila tu hamba, disuruh mandi untuk nak halal bagi penghulu tuan dia. Tapi kalau katanya kafir kitabiyah tu isteri, maka nak halal bagi suami. Begitulah. Jadi dihukum sah tu sebab nak bagi halal. Kalau tidak, tak halal sampai ke bila-bila. Begitulah. Dan jika tiada ada kafir yang kitabiyah Islam sekalipun. Tengok. Sah tadi tu. Sah mandi orang kafir kitabiyah padahal dia bukan orang Islam. Padahal dia bukan orang Islam. Dan jika ni ghayah pada sah mandi. Sah mandi itu dan jika tiada kafir yang kitabiyah Islam sekalipun. Memanglah kafir bukan Islam lah. Walaupun padahal syarat nak sah mandi itu satunya Islam. Sebab orang kafir bukan ahli niat. Padahal mandi itu nak kepada niat. Bukan orang Islam sekalipun sah mandi. Dan tiada tamjiz pada perempuan yang gila sekalipun sah juga. Sebab tujuannya nak bagi halal bagi suami atau penghulu. Kalau kita hukum tidak sah, kesianlah kat suaminya. Tak halal sampai ke bila-bila. Begitu, tak ada jalan jadi halal. Kena cari isteri lain lah pula. Begitulah. Itu maknanya walaupun tak ada tamjiz tidak ada sifat tamjiz pada perempuan yang gila sekalipun disahkan disahkan mandi je untuk nak menghalalkan bagi suami. Gitulah. Sah tadi tu, sah mandi tu kerana darurah. Masuk dalam bab darurah. Darurah untuk nak mahalal, darurah untuk nak menghalalkan bagi suami. Darurah yakni untuk nak menghalalkan bagi suami.
Dan tak dapat tiada daripada kafir kitabiyah itu daripada niat. Bahkan malaikat tertegah ia daripada mandinya. Maka tengok. Dia katanya dan tak dapat tiada daripada kafir kitabiyah itu berniat. Jadi maknanya kafir kitabiyah yang jadi isteri tadi itu apabila nak mandi mesti dia kena niat. Tapi walaupun asal orang kafir tak boleh niat kan. Tapi dibolehkan di sini dia berniat. Dibolehkan baginya untuk niat. Dia kena niat. Jadi suami kena suruh dia mandi, lepas tu mandi tu niat. Kena ada niat jugalah. Orang kafir kitabiyah yang tak gila ni senanglah sikit nak ajar dia niat kan. Nak ajarkan dia bagi pandai niat tu, boleh lah. Tengok. Dan tak dapat tiada mana mesti daripada kafir kitabiyah itu daripada niat. Tak dapat tidak kena niat ketika dia mandi untuk nak halal bagi suami. Bahkan jika tertegah ia daripada mandi. Bahkan jika tertegah, jika bukan mulakan. Bahkan jika tertegah ia daripada mandinya. Macam tadi dah. Tertegah dia tak nak mandi. Maka suaminya mandikan dengan keras akan dia. Macam tadi. Maka tak kala itu suaminya yang meniatkan dia. Maka kalau suami mandikan dia dengan secara paksa sebab dia tak nak sendiri-sendiri itu dia tak nak mandi, maka suami boleh mengerasikan mandi. Maka yang meniat tu bukan kafir kita, bukan diri perempuan tu lah. Bahkan yang meniatnya ialah suami. Macam tadi. Maka tak kala itu, tak kala memandi suami dengan kerasikan dia tu, meniat suaminya yang meniat. Suami dah yang meniat. Kalau dia suka rela nak mandi, suami kata kau dah kalau dah berhenti daripada haid, dah putus darah haid, kau pergi mandilah. Maka dia pun suka rela pergi mandi, maka dia sendiri meniat. Perempuan isteri kafir yang kafir kitabiyah, dia sendiri dah dia mandi, dia suka rela nak mandi. Dia dah sendiri meniat. Tapi kalau dia tak nak mandi, suami kejarkan dia, suami paksakan dia untuk mandi, maka ketika tu bukan dia yang meniat, suami yang meniat. Niat ganti. Seperti telah tersebut hampir sani-sani dalam masa yang dekat-dekat sani, tu hampir sebentar sani. Seperti telah terdulu tersebut hampir yang tadi lah, baris yang kedua, yang ketiga, baris yang ketiga tadi. Dan wajib niat bagi perempuan yang gila itu memandikan dia, yang memandikan dia gantinya. Dan wajib niat bagi perempuan yang gila itu yang memandi gantinya. Orang yang memandi itulah, kalau suami yang memandi, yang suami itulah yang meniat. Begitu. Niat gantinya. Dan tiada harus suami mewatikan dia dengan ketiadaan mandi. Inilah tujuan darurah. Tadi kata darurah untuk disahkan mandi. Kalau tak mandi, selama mana tak mandi, tidak halal bagi suami. Dan tiada harus, maknanya haram. Dan tiada harus suami, dia haram atas suami mewatikan dia. Kan kafir kitabiyah dan perempuan yang gila. Mana isteri yang kafir kitabiyah, isteri yang gila dengan ketiadaan mandi. Tiadaan mandi daripada haid dan nifas. Dengan ketiadaan mandi, yakni mandi daripada haid dan nifas.
habis. Apa tu, hari ni kita akhir di situ dulu. Tapi masalah isteri kafir kitabiah belum selesai lagi, belum habiskan. Masalah isteri yang gila, itu belum habiskan lagi. Kita akan sambung lagi. Dan bahawasanya apabila masuk Islam, kafir kitabiah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا بك الكريم واجعل عملنا خالصا اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.